hari yang ke-21, hari yang ke-21 sepenuh kawalan pergerakan 7 hari bulan 4, esok hari Rabu, malam nisfu Syakban lah kalau esok. Okay, so doakan semua sahabat-sahabat diberikan ketenangan, kebahagiaan, kejayaan, orang kata keselamatan dalam waktu-waktu orang kata yang lain sikit lah daripada waktu biasa. Okay, so bersama dengan saya Puan Mazli Muhammad Said, akaunten bertauliah Fekra Niaga Sendian Berhad. Okey, beliau merupakan akaunten selama ada 15 tahun Puan Mazli. 18 lah. 18 tahun. 16 akaunten, 2 tahun auditor lah. Oh, okey. So 18 tahun lah semua pengalaman bekerja sebagai orang akaun, debit, kredit, penyata semua ni kan. Okey, jadi bukan senang sebenarnya saya nak jemput Puan Mazli bersiaran ni, tapi Alhamdulillah start minggu lepas lah dia dah berjaya orang kata buang segala-galanya yang patut tu daripada sangkar akaunten tu, jadi turun bersama-sama untuk berkongsi dengan masyarakat. Puan Mazli ni dia tak sedar ramai orang tak pandai urus duit. Dia ingatkan semua orang ada common sense untuk urus duit macam dia urus duit tu. So bila dia dah terjun dengan lapangan ni, berkongsi dengan masyarakat, berkongsi yang lebih meluas lah pada orang kata kalau tadi asyik dah duduk dalam dunia sangka akaunten dia tu je. So dia pun ingat macam semua orang tahu kot. Penyakit tu sebenarnya penyakit sama dengan saya sebelum saya turun ke lapangan awam ni. Saya pun ingat semua orang okey kot, semua orang tahu kot pasal psikologi ni. Tapi bila kita dah turun benda macam tu pun tak reti ke macam tu lah. So macam tu lah kot yang berlaku dekat Puan Mazli. So saya bersyukur sangat bila Puan Mazli berkecimpung dan bersetuju untuk sama-sama orang kata menurun orang kata jejak ke tanah lah. Okey, dan bersama-sama berkongsi bagaimana untuk mengurus duit. Puan Mazli dia tak ajar buat duit dia ajar mengurus duit. So dah ada 10 orang yang tengok kita. Puan Mazli nampak ke dekat FB Live? Nampak dah 12 kalau kat handphone saya. Okey, siapa yang nampak tolong say hi, Assalamualaikum, dari mana, kawasan mana, so boleh kita tahu. Okey, bantu share pada mungkin 2 grup, 5 grup. Jangan share cepat-cepat nanti kena block pula kan. Tengok share 1 lepas tu share 2. Boleh bagi love. Nampak lagi yang say hi kat bawah ni? Syai kot, Syai Cat Audience. Kat mana? Yelah orang yang dengar ni agaknya orang yang pemalu-pemalu. Okay, so kita kenalkan diri lah. Puan Mazli boleh kenalkan diri kot. Background lah. Sekejap ada orang pula tanya. Okey, saya Zainab Muhammad bagi sebagai accountant lah dekat company. So macam 16 tahun lah dah kerja, setia ni tak cari kerja lain dekat Fekra Group lah. Sebelum tu 2 tahun saya bekerja sebagai auditor. Auditor cari firma audit ni lah, bukan Melayu lah. So cara kerja tu memang sangat-sangat susah lah saya rasa masa tu. Tapi saya grad tahun 2000, masa tu kita recession 98 kan, bila saya grad tu susah nak dapat kerja. So dalam 2 tahun tu memang macam kerja apa-apa yang patut je lah asalkan dapat kerja. So bila yang dah 2002 tu baru kerja betul lah, kerja audit firm, kerja macam orang gila sebab 2 tahun kerja tak betul kan. So ni lepas tu dapat Fekra, so I continue. Jadi macam mungkin I punya pengalaman trauma 2 tahun kerja tak tentu hala tu jadi macam takut nak pindah kerja tempat lain. So jadi sangat setia dah sampai 16 tahun dah dekat Fekra. Itu je lah.
yang boleh nak cerita background. So sebelum ni study degree kat mana? Study dekat saya baru grad master MBA tahun lepas UKM, tapi I punya degree UUM. So I grad 2000 lepas tu masuk MBA 2017. 17 tahun gap 17 tahun gap. Lepas tu cara student belajar amat berbeza lah. Masa I belajar dulu dengan semua benda-benda yang internet savvy ni, tapi alhamdulillah berjaya grad mengikut kawan-kawan yang lain. Orang kata bukan senang dah lama tak belajar, tiba-tiba sambung belajar memang memerlukan kekuatan kan, sebab bukan dah lama tinggalkan bidang akademik kan. Cara nak tulis thesis, cara nak buat assignment. Okay. So Betul. itu berkaitan dengan Puan Mazni lah. So hari ni boleh Puan Mazni ceritakan apa yang nak share dengan benda asas lah dalam urus duit, dalam simpan duit. Ada orang kata macam bila kita kerja ni kita kena simpan duit untuk perlindungan dulu. Macam-macam mazhab lah kata simpan duit untuk perlindungan dulu, tak payah simpan dulu. Bila dah okey dengan perlindungan baru try simpan duit. So macam mana konsep simpan duit gaji ni sebenarnya Puan Mazni? Entah, yalah benda ni dah lama sangat jadi norm. Saya habit lah. Jadi bila kena recall balik macam okey benda ni macam kita lalui kan, ikut flow daripada zaman susah 2 tahun kerja on off, kerja entah apa-apa, gaji pernah 300, pernah 700 pun pernah. So kita survive dengan cara apa yang duit ada di tangan lah. Jadi apa yang dulu dan sekarang saya rasa sama lah, cuma dulu saya naik bas, naik LRT kan. Sekarang kita naik kereta, bayar duit minyak apa semua. Cuma saya luckily saya dapat kereta syarikat lah. So part tu memang dah tak ada, tak jaga. Part kereta-kereta tu memang I tak perlu belanja. So pertamanya kena kalau sebagai manusia biasa kita kena tahu apa duit yang kita ada, berapa duit yang kita ada, duit gaji. Kalau 1,000 itulah duit kita, kalau 500 itulah duit kita. So macam mana nak survive dengan duit yang ada 500 ke, dengan 500 ke, dengan 1,000 ke. Dengan 100 ke 1,000 tu kita guna duit yang ada. So kalau kita ada 500, kalau itu dia yang untuk kita makan, kalau sehari RM10, kita terpaksa guna yang itulah. 10 darab 30, 300. Tu ada 200 kan. Tapi sangat sikit lah duit 200, lepas tu nak belanja apa. 200 kalau macam betapa jimatnya you takkan boleh survive dengan 500 lah. Mungkin ayat saya ni mungkin ada orang kata aku saya minta maaf kalau saya menyinggung perasaan kan. Sebab saya sejujurnya saya pernah berada di tempat itu. Gaji 300, dapat masa praktikal gaji 300. So praktikal ni pun kita bayar setahun kita 300. How you survive with 300? Cuma beza praktikal kita, intern kita dia duduk dengan family. I duduk rumah sewa. So memang bajet, tak ada makan pagi, makan tengah hari heavy, malam pun RM1. Tu macam memang bajet RM5 lah makan. So untuk orang yang sekarang ni, untuk situasi sekarang, saya rasa benda yang sama. Berapa duit yang you ada di tangan dan put aside untuk yang keperluan yang penting. Kita perlu makan lah, nanti kalau tak makan kan pergi tempat kerja pun pensan kan. Orang kata janganlah makan keterlaluan pula kan. Makan kat hotel lah apalah. Puan Mazni ni ada soalan ni. Kalau bekerja sendiri perlu ke bayar perkeso sendiri? Dia kalau perkeso dia kena ada syarikat. So kalau you kalau kita ada syarikat sendiri
daftarkanlah syarikat dan letaklah nama sebagai staff. So daftar Boleh syarikat kita dalam Perkeso dan kita daftarkanlah diri kita sebagai staff dalam syarikat kita tu. Itu soalan daripada Tuan Farid. Siti Farazila Wahab kata Assalamualaikum, Sharifah Azman Assalamualaikum, Muhammad Nazif kata sorry minta lalu je, sabar je. Wah ini tak ada catering ke bos? Okay, so Puan Mazni tadi kata duit peruntukan tu orang kata letak aside lah duit mana untuk makan kan? Sebab sekarang ni kalau macam kita untuk orang yang baru dapat duit ataupun orang yang tak cukup duit, dia memang duit dia untuk makan. Dia dah tak fikir dah benda lain lah untuk makan. Lepas tu kalau ada lebihan sikit mungkin untuk benda-benda penting macam TNB, utilities kan. So kalau sebab sekarang ni kita tidak bekerja, tapi kalau kita bekerja kena put aside untuk kenderaan awam, untuk bas, LRT. So benda tu kena ada. Dan top up saya rasa benda sangat penting top up sekarang. Sebab dulu kita ada public phone. Zaman saya dululah tu emergency kita boleh pakai public phone kan. Sekarang ni kalau emergency kena pakai handphone sendiri, tak nak pinjam orang pun orang takut. Kita ni snatch telefon tu kan. So pertamanya kena tahu mana satu dalam duit kantongan kita tu mana satu belanja yang penting. Saya tak letak kalau berapa persen untuk makan, berapa persen untuk ni sebab kita pun tak tahu keperluan masing-masing kan. Mungkin orang kata family 500 jadi dia perlukan keseluruhan. Mungkin satu orang bujang dia hanya perlukan RM200 je hanya untuk makan sebab yalah orang muda kan dia nak diet lagi. So dia boleh puasa, macam-macam benda dia boleh buat lah. Okay. So yang tu Puan Mazni cakap kalau orang yang baru nak start kerja, gaji 1,000 lebih kan, at least dia kena simpan juga kot Puan Mazni ke macam mana? Kalau dia dah tahu trend belanja dia, so bila di hujung bulan tu dia tahulah berapa lebihan duit yang dia ada. So bila dia dah tahu lebihan, kalau macam saya dulu macam ngam-ngam bagi mak. Dulu saya bagi mak RM50 je. So ada lebih sikit lah dalam 50 lebih. So bagi mak 50, tinggal 50 untuk tunggu gaji. So kalau kita, tapi pada masa tu saya dah saya tidak menyimpan sebab duit tu cukup-cukup je lah. Tapi saya masa gaji 700 masa tu saya dah gaji 1,200. Okay. Masa 700 tu nak bagi mak pun tanggap lah. Yang tu masa tu kira bujang lah kan? Ni zaman bujang-bujang lah. Kalau balik rumah, balik kampung, mak bapak pula yang ulu kat kita kan, kesian tengok anak ada. Farid kata RM50 dulu boleh buat makan seminggu. RM50 sekarang buat makan sehari je Farid. Tapi surprisingly setelah saya memperkenalkan tabung dapur saya ni. Okay, apa maksud tabung dapur? Ada tak tabung tu nak tunjuk ke? Tapi Puan suami kata jangan tunjuk duit pula Ni sikit je lah jumlah dia sebab dah banyak pakai kan. Maksudnya berapa banyak Puan Mazni letak tabung tu dan sejak bila letak duit dalam tabung? Sebelum ni Puan Mazni tak pernah ada tabung dapur Tabung dapur ni baru dia perkenalkan semenjak PKP ni. Sebab sebab suami saya sangat teruja membeli barang dapur. Jadi saya terpaksa memperkenalkan tabung dapur supaya barang dapur tak berlebihan dan duit kita tak habis kat barang dapur dan saya pun tak penat memasak. So duit dapur tu start berapa, orang kata berapa amount dia duduk dekat dalam tu? Dan untuk fasa sebulan atau seminggu, 2 minggu? Bulan. Sebab saya tanya husband how much have you spent kan sepanjang kita dah PKP tu. So dia sebutlah, that's why ada dalam status saya dia dah spend dalam 100%. So I demand 85% kan. Sebab saya punya perbelanjaan makan mainly dulu Grab food sebab
tak mau masak sangat. Memang jarang, memang tak mau masak. Sebab terlampau Sibuk. kerja accountant ni dia stressful kan. Walaupun kita rumah dekat tapi bila balik rumah nak rehat, buat malam nanti nak buat report lagi. Sebab memasak ni pun walaupun you passionate tapi bagi saya penat lah. Sebab kena berdiri long hours kan, nak kena potong-potong sayur apa semua kan. Kami penat lah. Bagi orang lain mungkin dia lah sap-sap macam saya lah, urus duit macam senang je. Tapi bagi orang lain macam susahnya urus duit. So kita ada kepandaian dan kemahiran yang berbeza. Farid kata PKP ni saya peruntukkan RM200 seminggu untuk beli bahan mentah. Sebenarnya dia terpulang lah pada keluarga kita kan. Sebenarnya kurang aja. Saya pun sebulan dalam RM1,000 macam tu. Sebab keluarga ramai kan. Betul. So I pun decide macam tu sebab saya pun tak nak melihat kemunculan Perdana Menteri keluarga saya kan. Saya pun okay lah, you dah spend 500, I bagi another 500. So tabung dapur ni kita perkenalkan hanya RM1,000 lah. Okay. Ni Grab Food punya expenses kena pakai dekat orang yang order lah, biasalah saya lah tu. So kita decide sebab ni family kan. So husband and wife kena decide lah berapa apa yang kita nak buat. Okay, you belanja ni sampai gaji. Kalau dah habis sebelum gaji, you pandai-pandai top up. Sebab wife dah cakap kena jimat. Husband seronok pula shopping kan. Jadi lepas ni janganlah nak bermanja-manja pula nak minta kita top up kan. Macam itulah. So cukup, orang kata RM1,000 tu cukup. Dah tak boleh nak belanja-belanja dapur lagi kan. Ya. So banyak lah sebenarnya ni. Banyak sebab saya dulu 3 angka sehari saya belanja. Ni dah turun dalam RM35. Aduh sangat jimat lah, kalau tahu macam ni dah lama kaya. Ya, sebab kita kadang-kadang macam terlampau memikirkan berapa pendapatan yang perlu kita dapat sebulan untuk mencapai kita punya matlamat kan. Okey, keduanya tadi kata kena tahu belanja kita. Kedua kena tahu matlamat. Dulu kan saya cakap nak jadi jutawan, nak ada banyak duit. So I kena zoom, kalau nak jadi jutawan I kena dapat berapa, RM50,000. Macam tu lah contoh kan. Kali berapa tahun dah dapat contohnya. Tapi saya terlupa sebenarnya benda tu boleh dicapai dengan penjimatan perbelanjaan. Sebab bila kita duit banyak, lagi waktu kerja kita tu lebih. Bukannya 8 jam dah kan. Dia kena mungkin you kena kerja 12 jam. 4 jam rehat, lagi 8 jam tidur ataupun 6 jam. Maksudnya kena work long hours. Bukannya balik rumah, dah rehat, balik rumah kan tiba-tiba nak kena buat research sebelum masuk live. Macam tu lah. Kena baca buku yang berkaitan. Dalam masa yang sama nak buat report yang kerja hakiki. So matlamat tu kena tahu apa you nak, tapi kena faham lah untuk capai matlamat tu tak perlu macam kita dah sebenarnya jadi macam penat. Sampai kat ujung tu tak habis-habis lagi. Rupanya dah sebab bila duit banyak nak beli lagi benda besar kan. Rumah besar, kereta besar kan. Tapi dalam matlamat ni sebab saya baru buat kelas live dengan mentor kita Dr. Rizal Abu Bakar kan, tiba-tiba I terus change mind. Matlamat saya bukan lagi nak jadi jutawan sebab saya fikir kalau rumah kereta besar pun tak bergerak lah buat PKP kan. Kalau I ada beg LV pun nak tunjuk kat siapa dah duduk rumah je, takkan nak buat live nak pakai beg LV. So maksudnya perbelanjaan kita selama ni untuk social ni sebenarnya kita nak hanya untuk orang kata social approval, social esteem kan? So, macam kita nak beg LV ke, nak rumah besar ke, sebab nak meraihkan orang bukan untuk diri kita sendiri. Untuk keperluan kita. Betul, untuk diterima oleh masyarakat. Macam ni lah Puan Salihah cakap lah.
saya tak boleh cakap pasal duit sebab orang tak percaya saya boleh tahu. Puan Salihah boleh tahu ni kan. Macam saya boleh cakap pasal duit sebab saya background kewangan. Tapi saya dulu saya punya ketakutan, aku tak jutawan lagi, aku nak cerita orang pasal duit. Buat apa kan? Aku pun tak berjaya, tapi bila kita dah berjaya buat, ni kali ketiga punya siri live. Maksudnya tak payah jadi jutawan pun boleh buat live. Suddenly terus saya automatik saya tukar saya punya matlamat. So macam burden pun rasa hilang. Dan sekarang ni kita nak memberi manfaat pada orang ramai lah, ilmu kan, ilmu apa yang boleh di-share. Sebab kita pun tak tahu dalam keadaan ni, kalau COVID tu dia satu penyakit yang kita tak nampak kan. Husband saya pula everyday pergi kerja. Jadi kita tak tahu dia, kita harap selamat lah keseluruhannya, tapi in case apa-apa yang berlaku di luar jangka kan. Itulah. So ada orang cakap tiramisu kata perkongsian yang bagus, terima kasih. Dan okay, mohon share untuk ramai lagi dapat manfaat ni. Kita tak ada pun nak jual apa-apa, kita tak nak jual kos account pun, betul tak Puan Mazli? Tak ada. Nak berkongsi dalam masa 1 jam ni. Pada saya 1 jam ni pada Puan Mazli agak lama lah, tapi sebenarnya banyak sangat ilmu-ilmu yang kita boleh kutip. So Farid kata matlamat saya ialah ketenangan jiwa. Nurul Baiti, student saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiti, sihat ke? Okay. Matlamat tu berbeza. Kadang sedikit ujian baru kita tahu siapa diri kita sebenarnya kan. Kadang-kadang kita tengok orang ni baik kan, solat pun macam solat duha, solat hajat, solat ni. Tapi bila kita cuit sikit pasal duit, dia terus tersentak dan keluarlah dia punya identiti diri sendiri. Dia terus membuat keputusan yang kita tidak jangka. Jadi dia akan berubahlah mengikut situasi, dan matlamat tu lah yang akan membezakan sama ada kita ni orang baik atau orang kurang baik lah, bagi saya lah. Sharifah Azmah tanya macam mana nak ajar anak jimat dan kumpul duit? Macam kami perkenalkan duit tabung. Adik mana adik punya duit tabung? Yang kecil tadi? Bagi kat mama. Tak apa bagi mama kejap. Mungkin Prof Azmah nak tanya lagi yang lebih detail ke? Maksudnya ajar anak jimat macam mana, apa benda kan? So I perkenalkan ni lah, tapi ni dia dah habis duit dia bising, duit dia habis, tapi bapak dia dah convert kan kepada tabung yang lebih besar lah. So nanti adik pergi sekolah, ada duit lebih, adik letak sini ya. Lagi satu, bila raya memang saya yang akan put aside duit tu. Memang kita tak akan belanja duit anak-anak ni. Masuk tabung haji lah, masa tabung haji banyak bagi hibah kan. Tapi bila tabung haji dah bagi hibah kurang ni, saya convert kepada amanah saham didik yang untuk remaja tu. So dua-dua ada, ni lah 3 anak ada 2 account. Okay. Atau mungkin boleh beritahu macam setiap hari dia orang dapat duit pergi belanja sekolah, so macam mana cara dia orang urus duit tu? Kalau ni macam anak belanja ni dekat sekolah ni memang kita bagilah duit tu, husband allocate kata berapa ringgit. Anak kita tu bagi RM7 lah. Orang kata macam banyak kan, tapi anak saya dia tak habiskan duit tu. So tiap kali ada lebih, kita cakap okey berapa duit balance adik? Ada RM3. Okey, nak kena berapa lagi? Dia cakap lah lagi RM4 lepas nak cukup RM7 kan. So everyday kita buat macam tu lah, so duit dia akan lebih lah dalam RM3, RM4. Tapi ada sekali tu saya tersilap tanya, adik kenapa duit adik banyak lebih ni? RM3, RM4, adik tak makan ke? Oh mama suruh adik habiskan ke? Tak adalah, mama takut adik tak makan, kita bagi duit untuk adik makan. Dia kata okey, lepas tu besoknya tengok tinggal RM2. Kan adik kan?
adik, tapi dia beli yelah dekat sekolah kan ada, adik selalu beli apa macam hotdog, itulah. Air Milo kotak. Jadi dia nasi ayam. Dia sebab dia ingat mak dia bagi arahan so habiskan. Dia cakap tak ada nanti jadi balik macam dulu simpan banyak sikit. Okey. So, Prof Azma tanya setiap anak kena ada tabung ke berapa satu hari? Lepas tu dia tanya berapa kena simpan satu hari? Lepas tu cerita sikit amanah saham didik. Berapa kena ada satu hari, saya tak. Untuk anak-anak ni kita macam ajar je kot, tapi mungkin mereka boleh buat matlamat kewangan mereka sendiri macam sebulan ni berapa atau apa mereka nak beli kan. Kemudian duit ni kita simpan dalam tabung haji. Betul. Tapi masa saya dulu, saya pun tak tahu. Saya punya habit menyimpan ni daripada zaman sekolah rendah lah. Tak tahu macam mana boleh terhabit kan. Tapi macam adik saya, dia banyak dia boleh simpan duit. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh simpan duit. So ada sekali tu saya lupa bawa duit. So ngorat lah duit dia kan. Dia kata nanti bayar balik. Biasalah adik saya kan. So masa tu belanja kita 4 kupang je. 40 sen kan kalau bahasa orang Perak 4 kupang. Tapi kalau ni 40 sen. So I cuma belanja 20 sen je. 20 sen beli makanan, minum air pahit. Sebab nak jimat 20 sen tu. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi macam tu. Yang surprisingly saya boleh simpan duit ni dekat pejabat pos. So bila duit banyak sikit kita pergi pejabat pos. Umur tu masa darjah 5, darjah 6 lah. Pergi pejabat pos simpan duit yang sen-sen tu. Dan tapi duit ni lah yang menyelamatkan saya masa saya dekat sekolah menengah kan. Dekat sekolah menengah kita pun tak tahu sekolah menengah kan kita ada pelbagai lapisan ni kan student. Ada anak orang kaya, ada anak orang biasa kan. So sometimes kita ni macam terikat dengan peer pressure lah. Tengok kawan makan sedap KFC ada satu makanan yang mewah masa tu kan. Tapi saya ni bersyukur sebab ramai yang anak-anak orang kaya ni dia bagi kita makan free lah. Until now saya ingat muka kawan-kawan ni. So ada sekali tu macam nak kena bayar benda penting kot. So saya keluarkan duit. Masa tu kita ada pejabat pos bergerak masuk ke sekolah. So form 3 ke berapa, saya keluarkan duit pakai duit yang simpan masa sekolah rendah tu lah. So, sangat menarik lah tapi kita pun tak tahu kenapa kita jadi macam tu. Tapi macam agaknya dah DNA ke apa tak tahulah. Tapi kita pun tak minta duit sangat kat family sebab adik-adik pun ramai. Mak saya pun kata ni boros jangan boros. Dan memang dah ni jangan boros. Benda tu kot yang kita duk terapkan dalam diri kan. Okay, so macam mana amanah saham didik? Amanah saham didik dia simpan dekat ASB. Maksudnya kalau kita ni kita dah boleh daftarkan lah. Macam saya anak-anak 3 orang ni husband lah yang bukakan account. So my ASNB tu kan dia boleh buat online. So bila kita ada duit lebih kita boleh carumkan untuk anak lah. Pakai duit masuk akaun bank bapak boleh, akaun bank mama pun boleh lah. Dia punya interest pun 4% ke 5% lah macam tu. Dia tinggi berbanding kalau situasi sekarang ni tinggi berbanding tabah haji lah. Masih the best lah juga. Dia macam ASB tapi dia remaja, kanak-kanak. So kalau amanah saham ni ada amanah saham apa money? Mungkin boleh amanah saham Bumi Putra 1, amanah saham Bumi Putra 2. Amanah saham Bumi Putra 2 ni yang non Bumi Putra lah. Dia pun boleh mencarum. Jadi bila just open je berebut orang yang Bumi Putra kan. Mencarum je dalam masa sebulan dia dah habis. Kalau buka 1 bilion habis. Maksudnya orang memang tunggu sebab kalau non bumi dia boleh
invest dekat FD. FD kita tahu dalam 3% je. So the best is still amanah saham. Lepas tu ada amanah saham kawasan. Lepas tu ada lagi lah amanah saham Malaysia. Jangan silap. So kita kena penuhkan semua tu. Sebenarnya sangat bertuah lah orang Bumi Putra di Malaysia ni. Kita ada medium-medium investment yang boleh dipercayai. Tapi kena sabar. Kalau tak sabar tu yang masuk tim cepat kaya, Paman Telo apa semua tu kan. Kalau yang bagi interest rate 10%, so kena berhati-hatilah tu scammer, skim Paman Telo, skim piramid, skim cepat kaya. Janganlah yang masuk. Yang memberikan fixed interest dan juga dapat setiap bulan. Sebab yang paling best panjang saya umur dah 44 ni, still amanah saham Bumi Putra dan juga tabung haji lah dululah. Tapi tabung haji tengok macam dah okey sikit. Okay. So kalau contohnya macam ada ASB dengan apa amanah saham wawasan tadi kan. So kalau macam ASB ni dia punya kuota pemenuhan dia ialah 200,000. So maksudnya dalam ni kita simpan je dalam ASB tu sampai kita cukup 200,000, betul? Tu kita perlu buka amanah saham yang berbeza lagi. Dia antara semua amanah saham ni the best is amanah saham Bumi Putra 1. Okay. Jadi penuh kalanya tu. Kalau duit dah santak 200,000 baru pergi ke ASB 2. Dah penuh situ baru pergi ke amanah saham wawasan. Jadi tak payah nak kelang kabut masuk tu. Kita tengok yang paling rate tinggi lah. Okay, sekarang ni tadi Puan hai Tuan Alim, apa khabar Tuan Alim, pengantin baru dah dapat baby kot. Tuan Alim ada nak tanya soalan ke pasal kewangan? Tuan Alim mungkin dah pandai sangat dah urus duit ni kan? Betul, jangan percaya skim cepat kaya, Prof Azma cakap. Okay, so Prof Azma clear ke pasal amanah saham didik? Okay ke? Okay, lagi satu orang kata macam untuk simpanan. So simpanan yang macam mana kita perlu buat, orang kata ibu duit lah. So macam mana simpanan tu, maksudnya simpanan untuk apa? Kadang-kadang orang macam simpan tak nak simpan sebab mungkin dia tak ada matlamat menyimpan dengan betul kan. So sebenarnya matlamat menyimpan yang sepatutnya ni macam mana, berapa bulan gaji kena simpan. Lepas tu kalau macam duit kita simpan tu katalah dah cukup beberapa bulan gaji, adakah duit itu kita boleh buat benda lain atau kita kena start kumpul yang lain. Contohnya katalah nak buat deposit rumah ke ataupun nak beli rumah lain ke. So macam mana duit yang kita dah simpan, apakah matlamat simpan duit ni sampai berapa bulan sebenarnya Puan Mazni? Macam kalau tengok status saya dulu, saya cakap dulu kita menyimpan untuk mencapai matlamat. Dulu menyimpan sebab nak beli rumah. Sebab beli rumah kena ada deposit. Lepas tu menyimpan sebab nak beli kereta, menyimpan sebab nak kahwin kan. Tetapi banyak tak makan je. Banyak sangat nak simpan tak makan lah. Tak, dia akan satu-satulah. Maksudnya bila you dah achieve beli kereta tu, you akan pusing pula duit untuk beli rumah. Ada orang kata jangan beli kereta dulu, beli rumah dulu. Tapi ikut keperluan sekarang, sebab kadang-kadang waktu time kerja sekarang ni orang tengok you ada kereta ke tak. So benda tu dah jadi necessity, keperluan. Macam saya dulu saya tak beli kereta sebab arwah bapa saya bagi kereta dia kan. Tapi kereta yang sangat konvensional lah. Sangat konvensional sebab pakai kunci kan, dia tak tong-tong tu, tak ada alarm tu. So saya jimat. Dan masa saya beli rumah yang pertama pun mak ke arwah bapa yang dulu kan pendahuluan. So kat situ saya dah jimat. Tapi lepas tu bila kita nak beli rumah kedua, memang kita gunakan duit yang kita simpankan tu. Pada masa tu ibu duit tu kira dah terkorban lah. Dah terkorban untuk menjadi deposit rumah. Sebab bila kita beli rumah yang ada orang duduk ataupun term tanah dia tak sale kan. Kita hanya dapat financing 90% sahaja. Kat situ dah 10% lah nak kena bayar deposit.
Kalau rumah 200,000, 10% deposit 20,000, belum campur lagi lawyer fee. Kalau bank punya lawyer fee buat loan agreement tu dia serap masuk dalam loan, financing loan tu. Tapi kalau yang mana kita dengan tuan rumah tu, S&P agreement tu selalu kita kena bayar sendiri lah. So semua memerlukan duit. Jadi bila dah masuk rumah pun tiba-tiba nak beli tu, nak beli ni, lebih kurang dah 10-20 ribu pun nak kena ada juga kat situ. Kecuali memang kita zuhud lah. Okay tak apa aku masuk kan. Kalau orang nak datang rumah, tak boleh. Kunci pintu. Buat lah kan. Tak bagi. Lepas tu kalau katakan simpanan, berapa simpanan? 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Sebenarnya ikut kepada kemampuan kita untuk menyimpan. Perkara pertamanya kita mampu tak nak menyimpan duit tu. Kalau gaji you 1,000, 6 bulan dah 6,000 kan. Mampu tak you simpan 6,000 tu? Kalau sebulan you simpan 100 saja, berapa lama yang diperlukan untuk mendapat 6,000 tu? Ya. Jadi terpulang kepada situasi masing-masing. Saya tak boleh nak beri pendapat yang khusus. Tapi benda tu akan bertambah, mungkin untuk permulaan mungkin 3 bulan cukup lah untuk survive. Lepas tu gaji nak naik sikit kepada 2 angka, mungkin naik ke 6 bulan, mungkin ke 10 bulan. Ataupun kalau gaji kita tu tidak mencukupi, mungkin pendapatan sampingan lah. Dah mulalah mencari pendapatan sampingan kan. Sebab saya pun mencari pendapatan sampingan daripada nak fikir tu bila kita dah rutin kita dah macam tu dah, kita mula cari pembaruan. Ni lah manusia, kita tak pernah puas. Kalau diam-diam itu tak masuk sana sini tu mungkin banyak pun simpanan kan. Sebab kita tak kenal ramai orang, kita jumuk, kita duduk je. Okey dapat duit simpan, kan. Tapi macam dah sangat duduk sana, duduk sini, jumpa masuk kelas sana, masuk kelas sini, orang suruh invest, kita invest lah. Kat situ pun menyebabkan berlaku juga kebocoran duit. Jadi kena berhati-hati. So ilmu urus duit ni sebenarnya sangat penting untuk siapa Puan Mazni? Sebab ada orang dia macam tak pandai pun nak urus duit dia, macam berapa persen untuk ni, berapa persen untuk ni. Ni sebenarnya untuk semua individu. Dia sangat diperlukan untuk semua individu. Tapi orang yang berkahwin, dia kena ada salah seorang tu yang pandai. Tak suami, isteri. Sebab kalau tak, sebab kita tahu kewangan ni bila failure dalam menguruskan kewangan ni boleh menyebabkan perceraian, kan, menyebabkan kebankrapan. Lepas tu macam macam-macam benda yang tak elok lah dekat masyarakat kita ni, penyakit-penyakit sosial ni. Puan Farazila kata Abang Abu mekanik wang cadangkan 6 bulan gaji untuk wang kecemasan. Macam mana Puan Mazni? Sebab pada saya Puan Mazni ni cara dia nasihat kita ialah berdasarkan berbalik pada matlamat kewangan kita kan. Contoh kita nak simpan 6 bulan gaji, tapi apa benda yang kita dalam Maslow dia kata ada keperluan basic need. So mungkin Puan Mazni dia akan tengok pada orang ni, dia akan orang kata operation duit lah kan, operation personal wang. Okay, dia akan tengok orang ni, dia bukan macam secara general. So Puan Mazni tak pernah menasihatkan untuk simpan 6 bulan ke apa, dia berbalik kepada orang tersebut. Betul. Sebab kalau kita tetapkan macam tu, kalau macam, yelah kalau budak orang yang baru kerja part time, gaji pun 500, macam saya cakap lah nak simpan 6 bulan. Mungkin dia tak ada pun, 500 habis, halas ya, habis ya kan. Jadi bila masa nak simpan? Kecuali lah lepas tu dia berjaya meningkatkan sikit, tiba-tiba dia belajar dropship, belajar jadi ejen sana sini kan, dia dapatlah 200 kat situ. Tu 200 tu dia pusing duit, dapat pula extra 200. Jadi dia bolehlah start. Kalau 6 bulan tadi 5 kali 6 3,000. Tapi masih memerlukan banyak bulan untuk menyimpan. Tapi betul lah kita kena bermula daripada langkah pertama. Kita kena bermula. Kalau tidak bermula sampai sudah. Jangan 6 bulan, hari pun tak tentu lagi. Kalau dapat gaji lambat, mulalah
cungak-cungak semua orang kan. Jadi kena tahu kemampuan diri tu. Tapi kena paksa, macam saya lebih kepada force saving. Sebab saya dulu diajar apa ASB financing kan, arwah bapa saya masa saya sekolah dekat Politeknik, saya dah ada ASB financing dan itulah yang saya gunakan untuk membeli rumah kedua. Sebab rumah pertama tadi arwah bapa dah dulukan duit, so rumah kedua sebab rumah pertama 10 tahun tak siap. Arwah bapa pun dah meninggal. So kita beli rumah kedua lah sebab kita fikir lah kita husband and wife sampai bila nak duduk sewa rumah orang kan, anak pun dah banyak, masa tu rumah apartment. Kita terpaksa trip ke naik ke rumah kita tu 2-3 kali. Mana nak angkat beg, nak angkat anak kecil-kecil masa tu kan. So kita kena beli rumah. So ada soalan daripada my ex-student Muhammad Faiz Mansuri, perlukah kita bayar zakat bagi duit yang disimpan itu? Contohnya simpanan ASB, EPF dan sebagainya. Dia kalau kita belajar, kalau kita belajar agama, belajar ni memang kita kena bayar zakat lah semua simpanan tu ASB. Tabung haji dia memang telah dizakatkan. Setiap yang hibah tu kan. So emas, kalau ada emas pun kena bayar zakat emas. Jadi kita macam saya allocate a sum of money daripada duit gaji. Sebab lepas tu saya kena bayar tax kan. So untuk mengurangkan juga tax lah. Ada boleh pada mencuci kita punya account duit lah. Sebab kita kena bayar zakat kan. Orang kata bayar zakat kan menyucikan harta kan. So saya pun ada membayar zakat di luar konteks payslip lah. Maksudnya saya pilih saya nak bayar zakat pada siapa. So saya niat lah, ni indirectly saya tidaklah sebut ini untuk aku punya pendapatan ASB, ini untuk emas, tapi saya hanya niat zakat. Dan semoga saya bayar zakat tu lebih untuk merangkumi semua harta simpanan yang ada tu lah. Sebab kita pun tak timid sangat. Macam saya cakap lah, sebab saya dah mungkin dah terlampau selesa kan. So saya tak rigid sebab kerja di office terlampau kena detail apa semua. Jadi saya dalam kehidupan saya tak nak mendetailkan kehidupan saya. Tapi sekarang saya terpaksa mendetailkan balik sebab rupanya benda tu saya kena cerita balik kat orang lah, ramai orang perlukan ilmu ni kan. Jadi saya terpaksa reflect balik kehidupan yang detail, kena kira balik, kena buat duit tabung, nak cerita ke orang kan, orang tak rasa. Okay. Lagi? Tapi saya suka satu benda untuk mempercepatkan bukan kekayaan lah, tapi kita nak rasa ada lebihan pendapatan tu ialah memberi sedekah. Ini memang benda ni tak ada siapa ajar, tapi saya tak tahulah. Saya pun tak tahu macam mana ada benda ni implanted dekat kepala otak kan. Cuma sedekah tu pelbagai, macam kita punya ejen Sam, dia sedekah dengan senyuman, dia sedekah dengan menolong orang kan. Macam saya sedekah dengan belanja kawan-kawan makan, ataupun bila ada makcik-makcik yang jual keropok ke apa kan, kita tak nak tahu dia scammer ke apa kat belakang dia, cuma kita kata ni aku sedekah, kalau kau tipu ke kau sindiket ke terpulang lah kan. Tapi ni aku sebab kita tengok kau punya effort kita sedekah. Dan lagi satu, bayar hutang. Dia kalau duit banyak pun tapi kena tak bayar hutang pun satu hal jugalah. Ada orang aku jutawan tapi kat belakang dia hutang orang beratus ribu. So kalau offset kan dia punya hutang tu lagi banyak daripada duit yang dia ada tu kan. Itulah kita ni kadang-kadang manusia ni terlampau nak dapat pengiktirafan masyarakat, social punya acceptance kan. Sampai kita lupa sebenarnya kalau
hutang ni susah sebab kita melibatkan manusia. Kan kalau selalu kita tengok dekat Facebook orang yang meninggal, okey ada kalau arwah ni berhutang dengan sesiapa tolong minta dengan saya. Itu kalau orang yang dia berhutang tu baca benda tu. Kalau tak baca, dia pun tak tahu orang yang berhutang dengan dia tu dah meninggal. Ya. Kita nak settlekan hutang orang kan. Jadi kena benda ni, tapi setengah orang dia rasa benda ni tak salah, dia kata okey tak apa nanti aku bayar semua aku mati kan. Tapi kita tahu ke kita mati bila. Jadi dalam banyak-banyak selain pada hutang bank tu, hutang dengan orang kita nak bayar lah. Lepas tu sedekah dan zakat. Benda ni macam menyucikan kita punya pendapatan. Ya. Sebab saya percaya setiap kejayaan kita ni bukannya kita ni hebat, bukannya Mazli Muhammad Said ni hebat ke apa kan. Sebab ada orang doakan kita daripada sedekah yang kita bagi dan zakat tu, dan orang tidak mengecam kita yang kita berhutang dengan orang tu. Kalau kita fikir dia, apalah Mamat ni tak bayar hutang tu, apalah Minah ni, tengok dekat Facebook pakai beg LV apa semua hutang aku tak bayar, gitu. Okey, ada soalan. PKP yang boleh keluar 500 daripada EPF tu elok keluarkan ke atau macam mana? Saya saya dulu ni apa fikir tak nak keluarkan lah, tapi bila saya macam saya cakap, bila saya dengar banyak-banyak cerita pasal pakar-pakar kewangan yang kongsi di Facebook, di WhatsApp group, jadi saya dan suami pun memutuskan untuk mengeluarkan duit tu. Sebab kita pun tak tahu apa yang akan berlaku 6 bulan, 12 bulan akan datang ni, uncertainty. Kalau syarikat yang kukuh mungkin dia boleh survive kan 6 bulan. Kalau syarikat SME ataupun syarikat, walaupun syarikat GLC kalau dah tak untung mungkin kita punya board boleh decide tutup syarikat. Jadi duit tu simpan. Keluarkan simpan. Memanglah APM untuk masa tua anda kan. Tapi kalau masa sekarang pun dah kebuluh tak makan, macam mana? Simpan duit tu sekarang. Maksudnya Puan Mazli mula-mula bagi tahu sebelum ni dia kata jangan keluarkan EPF 500 tu, tapi kemudian apabila perbincangan dengan suami lah, ini tak cerita dengan siapa-siapa pun lagi. So sekarang ni pendapat Puan Mazli baik keluarkan wang tu selagi kita ada apa orang kata peluang untuk keluarkan, tapi kena disiplin lah. Ya, maksudnya bila keluarkan tu simpan kat mana? Tabung haji, ASB ataupun bayar hutang kad kredit. Itu pun sepatutnya bagus juga sebab kad kredit ni interest dia tinggi. Settlekan yang tu kan, jangan hidup setengah orang dia baby. Ya. Setengah orang dia hidup dengan kad kredit. So masa inilah boleh gunakan untuk bayar kad kredit kan, sebab bila you bayar minimum yang bayaran untuk kad kredit tu makin lama hutang tu accumulate dan interest dia tinggi berbanding yang hutang ni lah. Kalau kita ambil personal loan ke apa, kad kredit tu lagi tinggi sebenarnya. Settlekan yang tu. Cuma tadi yang pasal simpanan kena zakat tu ada yang Faiz Fansuri tanya, saya ada bagi link untuk pengiraan zakat simpanan. So you boleh isi kalkulator yang Selangor lah. Kalau yang Pulau Pinang saya tak tahu So kalau kalkulator Selangor ni kita isi pendapatan kita, so dia akan bagi tahu sama ada kita ni layak zakat berapa RM, berapa ratus setahun atau tak perlu zakat. Bolehlah kalau Faiz Fansuri dari Penang nak cuba try buat link yang Selangor punya, tapi saya tak tahu kot kalau ada pusat zakat Penang, you boleh buatlah yang Penang punya. Tapi yang setahu saya maksudnya simpanan kita ni ada 13,000 baru kita boleh bayar zakat. Simpanan simpanan tak campur lagi emas dan sebagainya lah. Okay, so
Best sangat perbincangan hari ni. Ada ke sesiapa lagi nak tanya soalan pada Puan Mazni? Mungkin kita boleh terima 1 hingga 2 soalan lagi. Okay, mungkin Puan Mazni boleh, tadi Puan Mazni cerita macam mana nak ajar kongsikan untuk orang yang baru kerja gaji 1,000 lebih, macam mana dia nak simpan duit, macam mana dia nak urus duit. So kalau macam orang yang sebenarnya matlamat kewangan sebenarnya ni, boleh tak saya cakap macam kita mati nanti nak tinggalkan apa untuk keluarga kita, Puan Mazni? Boleh tak macam tu juga? Boleh. Betul. Apa yang nak kita tinggalkan untuk keluarga kita lah. Kita pun tak nak keluarga kita susah kan. Tapi bila kita switchkan matlamat tu, akhirnya macam kita nak amalan yang berpanjangan. Kalau aku mati nanti, yelah nak harap, macam mentor kita cakap lah, nak harap anak-anak doakan, tak tentu lagi doakan. Itu menarik sangat. Yang tu maybe boleh Puan Mazni share dengan orang, sebab selalunya kita kata yang 3 benda masuk kubur, anak soleh, amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat kan. Tapi apa mentor kita share, mungkin Puan Mazni boleh ceritakan lah supaya orang tua ni boleh terfikir. Yelah, sebab kita ni dah banyak-banyak mentor kan. Ada mentor kita nak tinggalkan legacy pada family. Ada mentor kita dia tak cerita lah pasal yang untuk apa harta apa semua kan. Tapi yang mentor kita yang saya sangat tertarik ni, Dr. Riza Abu Bakar, kita pernah tanya dia, Dok nanti jadi jutawan nanti anak-anak ambil ke, siapa ganti? Kita sebutlah nama anak-anak dia semua kan. Dok kata tak ada, saya nak infakkan. Itu pun macam sebab dia kata sebab itu akan jadi amalan yang berpanjangan. Sebab kalau saya bagi kat anak saya pun tak semestinya anak saya doakan saya masa saya dalam kubur, sebab saya nak masuk syurga. Jadi dia nak, niat dia adalah sebutkan nak buat masjid, rumah anak yatim. Jadi benda tu sangat tertarik sebab kita tak pernah jumpa orang yang terlampau nampak macam duniawi tapi dia dah konstruk kematian dia. Kan Dr. Riza kan sangat handsome dengan coat apa semua kan. Tapi sebenarnya dia dah konstruk kematian dia dekat mana, dekat Madinah, nak mati dekat perguruan baki, nak masuk syurga, tak tahu level ke berapa. Syurga tu insyaAllah masuk tu. Makamnya tertinggi, macam tu lah. Jadi kita pun kita mengikut cikgu kita lah, dan juga surrounding kan semua orang yang baik-baik kan. Baca Quran, kelas from ayat. Jadi macam sangat bertuah lah sebenarnya. Sebenarnya saya pun sejujurnya sebagai individu, saya diberi peluang oleh Tuhan berkali-kali. Banyak macam kita ni manusia kan, kadang-kadang ada pergi ke kanan sedangkan tahu nak pergi syurga straight je kan. Tapi manusia temptation kan, temptation tu banyak. Jadi tapi macam saya cakap, mungkin ramai orang yang mendoakan saya, so kita align balik. Tapi mungkin hari ni saya bercakap bagus, tapi mungkin lepas tu saya ke kiri ke kanan balik. Tapi bila duduk bersama circle yang bagus, circle OC-OC, bersama dengan mentor yang bagus, bersama BFF yang doa pun asyik menangis, dia sebut nama kita. Jadi kita sentiasa nak pergi ke kiri ke kanan, nak menyimpang tu kita akan selalu ditarik pergi straight je kan. Itulah kena banyak bersyukur lah. Dan yang PKP ni memang sangat sedikit menutup perasaan saya terhadap dunia. Orang kata betul-betul masuk gua dan orang kata muhasabah balik apa yang kita buat selama ni kan. Ya, betul. Memang saya yang dah berkawan dengan Puan Mazni orang kata sejak 6-7 tahun ni, memang setiap hari selalu Puan Mazni cakap, ya Allah bila nak jadi
jutawan ni. Oh, bilalah dah jadi jutawan. Kalau dia telefon saya, itu je lah yang dia cakap kan. Sampai aku kata, kau ni dah jutawan pun lah kan. Tapi tiba-tiba 2 hari lepas dia kata, tak payahlah kot jadi jutawan. Kalau jadi jutawan pun kalau duduk rumah je nak buat apa kan. Tapi maksudnya mindset pun dah bertukar lah. Ya, Farazila kata alhamdulillah sayang circle OCOC. Orang kata OCOC ni apa? OCOC ni adalah pasukan orang kata jihad sihat lah bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar. So Dr. Rizal ni dia banyak share ilmu-ilmu yang orang kata terkini dalam psikologi, mindset, kejayaan. So kalau nak berada dalam circle dia boleh juga duduk dalam your best life close group yang Dr. Rizal buat lah insyaAllah. So saya ingat itu saja. Ada apa-apa lagi tak yang last Puan Mazlin nak sampaikan? Dah penat saya cakap lah. Dah penat, kering tekak, ini puasa pula. Last sekali nasihat kewangan yang terakhir. Nasihat, sebenarnya kita saja yang tahu kita ni kelebihan kita dan kelemahan kita. Maksudnya kelebihan kita kalau kita tak mampu nak mencari pendapatan, so kita kena berjimat lah. So berjimat tu akan jadi kelebihan kita. Jadi bila kita berkahwin pun kalau kita menjadi suri rumah tangga, kalau kita tak pandai online ataupun ni, kita akan berjimat dan membantu pada suami kan. Jadi kita tidak menjadi isteri yang memeningkan kepada suami. Tiba-tiba Cik Kia tu baru dapat duit daripada kerajaan tu, dah dapat 4,000 lebih, ditukar pula lansir. Contoh PKP ni tak PKP saya nak tukar juga lansir. Jangan jadi macam tu. Dan sentiasa fikirkan matlamat kewangan tu. Sebenarnya simpan duit untuk apa? Supaya kita matlamat tidak menghalalkan cara. Tak ada orang ni terlampau sangat nak jadi jutawan sampai macam saya cakap tadilah, hutang orang pun dia tak nak bayar kan. Sedangkan ketenangan kehidupan tu sebenarnya tidak menyusahkan manusia lain. Sebab kita jangan terlampau jaga hubungan dengan Tuhan je, hablum minallah kan. Kita jaga hubungan kita dengan hablum minan nas. Hubungan kita ni dari segi inilah, jangan sakit hati orang, jangan hutang orang, jangan scam orang, benda-benda macam ni kan. Dan cari ilmu. Mungkin apa saya cakap ni ada kekurangan dia. Sepanjang PKP ni terlampau banyak live berkenaan dengan kewangan. Cari je. Kadang-kadang bertimpa-timpa waktu siaran live dia. Ada yang 9 malam hari ni, 9 malam hari ni, orang tu orang ni sampai semuanya ada sipu yang hebat-hebat. Kita boleh pilih kan, boleh tengok. Sebab walaupun dia insight tu yang berbeza, tapi sebenarnya asal dia satu. Dia tahu mana satu simpanan, mana satu perbelanjaan. Kena tahu kemahirkannya itu. Jadi cuma pilihlah mentor yang betul, jangan taksub je. So jangan taksub. Banyak tu nasihat Puan Mazli tu. Mungkin Puan Mazli last kali pasal PKP punya kewangan, mungkin last kali. PKP punya kewangan, okey, macam strategi saya ni untuk ahli rumah tangga saya lah. Setelah memperkenalkan tabung dapur ni, so saya berjaya menghalang suami saya daripada terlampau excited memberi barang dapur. Saya berjaya mengurangkan perbelanjaan makanan saya sendirilah. So duit lebihan tu kita dah ada mencipta matlamat baru. Contohnya macam saya akan allocate saya punya duit yang lebih tu pergi ke buat masa ni ke ASB lah. So saya akan membuat simpanan banyak kat situ lah. Dan juga EPM yang dapat, tapi ni mungkin tak sesuai untuk semua orang. Duit EPM saya dapat, saya akan carung kepada PRS lah, Private Retirement Scheme. Sebab kat situ nanti akan dapat tolakan tax lah sebab saya bayar tax setiap tahun. Tapi saya tak dapat tahun ni lah, dia akan tolak tax tahun depan. So setiap bulan akan pastikan PRS tadi apa Puan Mazli? Private Retirement Scheme. EPF lah.
Bukan, keluar duit EPM masuk dekat Untuk public government mutual. Masuk ke public mutual. Tapi ni kena ada konsultan lah. Sebab saya tak buat sendiri, saya minta kakak saya yang uruskan. Tapi saya ada loan ASB. Yang ini saya tak ambil moratorium sebab saya, matlamat saya ialah untuk membuat pembayaran dengan segera. Saya memang nak habiskan. Okay. Itu saja. So Itu terima kasih pada Puan Mazni, terima kasih pada semua ramai hari ni yang tengok kita live. Sahabat-sahabat kita semua, terima kasih semua yang join. So kita dah di akhir, orang kata dah di akhir siaran. So insyaAllah hari Khamis nanti akan bersama saya seorang diri lah. Saya tak ada teman hari Khamis ni. Saya akan bersiaran dengan tajuk kekuatan mental. Kekuatan mental. Ada student saya minta kesihatan mental tapi saya bukanlah orang yang bahagian abnormal psikologi ataupun clinical psikologi ni. So saya lebih cerita tentang psikologi kejayaan. So nanti insyaAllah waktu tu juga kira sebenarnya reunion untuk student-student saya yang dah 11 tahun mengajar. So dah ada orang kata 11 batch lah. Student-student yang banyak nak dapatkan orang kata nak bersembang-sembang insyaAllah. Dan hari Ahad nanti akan bersama di Facebook live hari Ahad bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar pada 2:30 petang. Ini orang kata penampilan yang hebat jugalah ni kan. So banyak nanti benda kita share nanti insyaAllah. Ya betul. Ni kalau percuma ni ambil lah sebab Dr. Rizal ni mahal nak masuk kelas dia. Ribu-ribu lemon. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Mazni. Okay, bye.